taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Imam Malik. The reasons why you are a hadith rejector is because of your ignorance or total absence of knowledge of Arabic language. That's one of the many reasons. Dia tapi tak mau ikut Nabi, orang itu tak betul. Tak nak pegang Muhammad. Kata, saya murtad. Ya. Sebab tak pegang Muhammad Rasulullah. Sebab kata, Okay. Do you pray? Do you pray like the Prophet sallallahu alaihi wasallam? We don't pray like the Prophet. Okay. So You pray like Sahih Bukhari. wait. So you pray like the Prophet. Okay. Now tell me, how did the Prophet pray? And how do you know how the Prophet prayed? Kalau kamu nak dapat keredaan Allah, mu kena ikut Nabi. Pukul 12 dah. Kau yang dia berita ke hari ni? Tengok TV lah. Lagi satu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton TV Al-Hijrah. Menolak hadis sahih sebagai sumber hukum Islam jika dilakukan dalam keadaan sedar atau waras akan membawa individu berkenaan terkeluar dari Islam. Berikutan seorang aktivis politik, Kasim Ahmad, telah mendakwa umat Islam melakukan kesalahan dengan mendewa-dewakan Nabi Muhammad melalui ucapan syahadah. Saksikan laporan berikut. Itu dia yang cakap. keluar daripada Islam. Itu dia. Awak yang Jenazah cakap. Pak Kasim tak boleh tanah Awak tanah yang hukum berat cakap. Islam. Saya tak cakap. Betul, Tuan Muhammad. kata, Ya. saya murtad. Ya. Sebab tak pegang Muhammad Rasulullah. Sebab Okey, kata 40% hadis tolak. Saya nak jawab kepada tuan kah? Siapa ni? Golongan anti hadis. Golongan anti hadis ni siapa? Social media je. Lepas tu yang satu, Kasih Ahmad tu siapa pula? Asal dia masuk dalam TV ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua bersama kami. Saya Nur Alia Ibtina dan kawan saya Nur Atira di dalam slot sembang santai di mana-mana kita berbicara. Part 1. Okay, kalau korang semua nak tahu, sebenarnya saya dan Atira berkawan sejak dari sekolah rendah lagi. Dan saya berpeluang untuk berbual dengan Atira pada hari ini. Kan tadi kita baru tengok video pendek tentang ada seorang gadis ni, dia tertanya dan keliru siapa sebenarnya golongan anti hadis ni. Boleh Atira ceritakan sikit? Boleh. Kebetulan semalam tadi saya baru lepas baca satu buku ni tau. Buku ni tajuk dia pasal anti hadis ni. Siapa penulis dia? Penulis dia Dr. Zulkifli, Dr. Muhammad Al-Bakri. So dekat dalam buku ni dia ada ceritakan lah pasal golongan anti hadis ni. Okay, golongan anti hadis ni dia satu golongan yang diorang tolak mentah-mentah hadis. Diorang memang langsung tak nak terima hadis tu tau. Lepas tu diorang cuma diorang menganggap mengamalkan Al-Quran sahaja dah cukup dalam kehidupan seharian. So diorang memang tak nak langsung percaya hadis ni lah. So, lepas tu golongan anti hadis ni juga dia bukan je baru sekarang, ada daripada zaman para sahabat lagi dah wujud golongan anti hadis ni. Kira-kira dah lama dah berjaya. Dah lama. Dan sekarang masih ada? Sekarang masih ada. Faham. Kemudian, jadi kiranya golongan anti hadis ni
diorang ni tolak hadis dan pegang hanya pada Al-Quran saja. Sebab diorang percaya dengan pegang pada Al-Quran je dah cukup untuk diorang. Macam tu. Kemudian macam kita tengok tadi, dia juga tertanya-tanya Kasih Ahmad tu siapa sebenarnya? Kasih Ahmad tu Atira tahu tak? Tahu. Okay, Kasih Ahmad ni dia seseorang yang menimbulkan isu dulu masa tahun 2014. Dia cakap umat Islam sekarang ni macam dah menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebabnya kita percaya dekat hadis tu. Dia lepas tu dia cakap kita ni macam mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Dia ni pun orang yang pandai kan, bukan salah-salah orang. Tapi sebab pemikiran dia yang macam tu menyebabkan dia, orang kategorikan dia sebagai anti hadis. Daripada cerita Atira tadi, saya baru tahu dan semua orang tahu. Semua orang dapat tahu yang sebenarnya siapa ni golongan anti hadis dan siapa Kasih Ahmad tu sebenarnya. Betul. Okey, saya rasa itu sahaja untuk slide Sembang Santai kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada slot Sembang Santai yang seterusnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini anda bersama saya, Atira, host anda dalam bicara Sembang Santai, di mana-mana saja kita berbicara. Part 2. Okey, pada hari ini kami akan membawakan satu topik yang amat hangat diperkatakan. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok video ni dulu. Atira, aku tunggu kat spot tau. Okey. Alam kong uto-uto ako, alam kong na marupok, tao lang din naman kasi ako. May nararamdaman din ako, may kasimanit na tulad mo. Alam kong sana'y bumitaw ang isang tulad mo. Atira, hantar tak? Aku baru tengok satu video viral dekat YouTube. Nama dia Kasim Ahmad. Lepas tu dia cakap perempuan ni tak payah pakai tudung. Sebab dia kata nanti udara tak masuk dekat bahagian rambut. Lepas tu dia cakap nanti kalau perempuan dia pakai tudung nanti rambut jadi busuk. Rambut macam tu pula? Betul ke? Aku tak tahu. Ni ada viral ni. Adalah aku jumpa beberapa video Kasim Ahmad lah, pasal Kasim Ahmad dia cakap macam tu. Bersama saya, Alia. Okey, hari ni kita ada dua tetamu jemputan yang hebat tau. Okey, kita nak tahu siapa tak? Okey, ini kita ada Anne dan Lin. Sallaita bi kullil anbiya ya qalbika rahmatun linnas ya man alafta quluban bi. Apa khabar kamu berdua? Okey ke? Sihat ke hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sihat. Okay, bagus. So, dah makan ke? Alhamdulillah dah makan dah. So, korang daripada mana ni? Saya daripada ni sekolah. Baru je habis mengajar. Oh, faham. Okay, awak pula? Saya daripada tempat kerja. Daripada saya ada syarikat. Saya baru je balik ni lah. Terus datang ke sini. Oh, penat Okay, bagus ada jauh-jauh. Okay. Boleh kita mulakan kita punya ni? Boleh, kita ada isu kan sebenarnya. Okay, so hari ni kita nak cakap pasal buku ni. So tajuk dia anti hadis. Inilah jawapannya. Okay, saya ada satu soalan lah nak tanya kat kamu berdua. So soalan dia macam ni. Adakah golongan anti hadis ni dia kata menutup aurat tu tak perlu pun, kiranya tak wajib. Lepas tu dia orang ada cakap juga
perempuan yang bertudung ni dia sebenarnya akan menjejaskan kesihatan sebab rambut kita ni tak kena udara. So rambut kita akan jadi bau busuk, kepam kan. So orang tak suka. So apa pendapat Lin? Okay, pada pendapat Lin lah kan, apa yang dikemukakan, apa pandangan golongan anti hadis tu memang sama sekali tak betul. Memang kita kena tolak lah. Sebab apa? Ulama' dah bersepakat bahawasanya aurat yang wanita wajib untuk tutup adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan juga tapak tangan. Yes. So apa yang dikatakan oleh golongan anti hadis tu salah lah kan? Sebab apa? Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, potongan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walyatribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan hendaklah kamu menutup leher kamu, bahagian leher dengan tudung kamu. So kita sebagai umat Islam, sebagai wanita lah kan, kita perlulah menutup aurat kita dengan tudung. Apa yang dikatakan oleh golongan anti hadis bahawa kalau kita pakai tudung, rambut kita akan busuk, memang benda tu kelakar lah kan. Yelah, sebab kita perempuan, kita tahulah macam mana kita nak jaga rambut. Lagipun memang dah ada shampoo rambut tu yang diformulakan khusus untuk wanita yang berhijab. Jadi memang tak logik lah apa yang dikatakan rambut busuk akan menjejaskan kesihatan semua tu. Lagi satu, saya ada terbaca lah dalam ada seorang pengkaji barat, dia mengatakan bahawa 40% hingga 60% kepanasan badan manusia ni dapat dikurangkan melalui kepala. Jadi sekiranya kita sebagai seorang umat Islam menutup kepala kita, maka kita dapat mengawal lah suhu badan kita. Tapi kan awak tahu kan yang kita macam zaman sekarang ni memang orang Islam terutamanya memang pakai tudung tu tak menutup syariat kan. Ya, kebanyakannya macam tu lah. Diorang seakan-akan fikir macam nak just tutup kepala je, tutup rambut je. Tapi bukan tutup sampai melepasi dada. Lepas tu kadang sampaikan kat telinga pun boleh nampak. Ya. Okey, lepas tu saya ada soalan kedua. Saya nak tanya kat Anne lah. Anne, betul ke dalam agama ni tiada paksaan menurut Al-Quran, tapi bila orang murtad tu kita kena bunuh berdasarkan dalam hadis Rasulullah, betul ke? Okey, itu kalau ditengoklah golongan anti hadis ni sebenarnya dia nak menyamakan orang yang belum masuk Islam dengan orang yang keluar daripada Islam. Dia tak boleh nak samakan macam tu. Memanglah Al-Quran ada menyatakan bahawa tiada paksaan dalam agama. Memang tak ada paksaan. Itu takkan pernah jadi satu permasalahan. Tapi dia akan jadi masalah kalau orang keluar daripada Islam. Orang dah masuk Islam, kenapa nak kena keluar? Itu seakan-akan dia nak mempermainkan agama Islam itu. Faham? Itulah. Ada hadis menyatakan hukuman bunuh kan kepada orang yang murtad. Ya, memang dikatakan hukuman bunuh baik kepada lelaki maupun kepada perempuan. Tapi tak ada sampai nak kena bunuh terus je. Tahu dia tu murtad, bunuh tak. Dia ada step by step. Kiranya macam agama Islam ni dia ada prosedur dia lah kan. Macam step by step. Taklah terus macam murtad hukum bunuh terus. Taklah macam tak tu kan. Tak ada. Sebab apa? Agama Islam itu adil. Yes, betul. Okey, so apa yang kami dapat simpulkan daripada rancangan ini adalah kita ni sebagai umat Islam memang kita kena tolak mentah-mentah lah pasal ni apa yang golongan anti hadis ni cakap. Sebab dia memang jauh terpesong daripada agama. Ya, betul. So itu sajalah apa yang dapat kami simpulkan. So jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum. Bye. Bye. Nama aku Anne. Aku perlu menyiapkan assignment aku pada hari ini. Aku diberi tugasan untuk mencari tentang kedudukan as-sunnah. Inilah buku yang aku cari. Tapi aku tertanya-tanya, apa itu sebenarnya kedudukan as-sunnah? Maka aku mula mencarinya.
Assalamualaikum dan selamat petang semua. Anda bersama kami lagi dalam rancangan Sembang Santai di mana-mana kita berbicara Part 3. Baiklah, nampaknya kita telah berada di bahagian ketiga ya untuk rancangan ni, dan pada hari ini saya bawakan anda semua yang berada di rumah tetamu kami yang sangat istimewa. Boleh perkenalkan diri? Okey, hai, nama saya Alia Dania, boleh panggil Alia. So, hari ini saya akan jelaskan tentang sesuatu topik dengan lebih terperinci. Okey, baiklah. Yang saudari, boleh perkenalkan diri? Okay, baik, terima kasih. Nama saya Nur Alia Edina, jadi boleh panggil saya Alia Edina. Jadi hari ini saya akan cuba menjawab soalan yang akan ditanya oleh pengurusi kita. Okey, terima kasih. Nampaknya hari ini kita ada dua Alia ya. Alia Dania dan juga Alia Irdina. Baiklah, tanpa membuang masa, pada hari ini kami akan membawakan satu isu ataupun topik yang sangat hangat untuk diperkatakan, iaitu tentang kedudukan as-sunnah dan pendapat para cendekiawan berkenaan dengan golongan anti hadis di dalam Malaysia. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, terima kasih. Jadi soalan pertama saya akan tujukan kepada Alia Dania. Soalannya berbunyi, sejauh manakah peranan as-sunnah dan kedudukan as-sunnah? Okey. Peranan as-sunnah ni dia ada banyak, okey, tapi saya akan jelaskan satu saja isi. Okey, Al-Quran dia adalah sumber yang pertama kan. Kalau as-sunnah pula dia sumber yang kedua. Kenapa Al-Quran tu sumber yang pertama? Sebab dia ceritakan satu isu tu dengan secara umum. Ya. Yeah. Kalau as-sunnah pula dia akan jelaskan secara khusus. Al-Quran tak boleh dirujuk dengan satu sumber saja. Kita kena rujuk dengan as-sunnah sekali. Ya, betul. Okey. Macam dalam Al-Quran, Allah ada bagi tahu umat Islam supaya solat. Yes. Sebab solat itu adalah kewajipan kan. Okey, lepas tu dalam as-sunnah juga Rasulullah ada menyebut dan menunjuk cara untuk solat dari segi perkataan dan perbuatan. Okey, perkara ini dapat dijelaskan dengan hadis Nabi yang berbunyi Sallu kama ra'aitumuni usolli, yang bermaksud solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ya, betul. Okey. Lepas tu kedudukan as-sunnah pula dia terletak pada kedudukan yang kedua. Sebab yang pertama adalah Al-Quran kan. Ya, betul. So yang kedua as-sunnah. So as-sunnah ni dia akan menerangkan lagi sesuatu isu tu dengan lebih terperinci dan jelas. Okey, baiklah. Terima kasih di atas jawapan. Jadi sebenarnya apa pandangan golongan anti hadis yang berkaitan dengan mereka hanya perlu merujuk Al-Quran sahaja tanpa as-sunnah? Jadi perkara itu adalah satu pandangan yang salah lah kan? Betul. Okey, terima kasih. Jadi soalan yang seterusnya saya akan ajukan kepada Alia Idina. Soalannya berbunyi, siapakah di antara para cendekiawan ataupun tokoh yang berada di dalam Malaysia yang menentang golongan anti hadis, dan apakah pandangan mereka terhadap golongan anti hadis ini? Okey, baik. Sebenarnya di Malaysia ni ramai cendekiawan yang yang memberitahu kita dan memberi pendapat tentang golongan anti hadis ni. Antaranya saya kongsikan Prof. Madya Dr. Azlan Hassan. Beliau merupakan pengerusi Majlis Ulama Isma, dan apa yang beliau nyatakan adalah perlulah dilakukan tindakan yang tegas kepada golongan anti hadis ni. Tindakan mereka yang membawa kesesatan ideologi bukan sahaja menggugat keharmonian negara, malah boleh merosakkan Islam agama kita. Oh, macam tu. Kemudian beliau juga ada menyatakan bahawa kita perlulah lebih berwaspada dan berhati-hati, kerana kelompok golongan anti hadis ni bukan sahaja seperti yang kita semua tahu Kasim Ahmad. Beliau kenal Kasim Ahmad. Beliau membawa ajaran terpesong ni, dan sampai sekarang masih ada segelintir yang betul yang mengikuti ajaran sesat ni. Jadi seperti yang Dr. Azlan Hassan nyatakan, kita perlulah lebih berwaspada dan berhati-hati. Okey.
Terima kasih di atas jawapan. Nampaknya pada hari ini telah terungkailah persoalan kita. Sejauh manakah peranan As-Sunnah dan kedudukan As-Sunnah, dan siapakah antara tokoh cendekiawan yang membawakan tentang isu golongan anti hadis. Nampaknya kita telah berada di penghujung rancangan. Terima kasih semua penonton kerana sanggup menunggu kami memberi segala pencerapan dan segala ilmu pada hari ini. Nampaknya kita akan bersurai setakat ini sahaja. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum. Bye. Bye. So macam mana? Dah tahu siapa Kasih Ahmad golongan anti hadis? Tahu dah. Oh, Kasih Ahmad tu. Kenal dah. Patutlah dia selalu keluar TV. Oh, betul. Golongan anti hadis pun faham dah sebab dah terangkan kan tadi. Okey, faham. Jom pergi masjid. Jom. Ayah, awak dah tahu kan yang sebenarnya semua pendapat golongan anti hadis tu semuanya salah. Yang mana satu? Alah, yang dia kata perempuan tak payah tutup aurat lah. Yang kalau kita pakai tudung nanti rambut kita busuk. Yang tu. Oh, yang tu saya dah faham dah sebab saya ada terbaca. Kemudian saya ada tengok video juga yang menerangkan pasal benda tu. Yang sebenarnya golongan anti hadis ni, diorang ni membawakan ajaran yang salah, yang memang bertentangan dengan Islam. Jadi sekarang saya dah faham. Ya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jomlah kita pergi masjid. Jom. Azan dah ni. So Anne, macam mana assignment kamu yang pasal kedudukan As-Sunnah tu? Dah siap? Alhamdulillah, dah siap dah. Nasib baiklah saya jumpa buku ni. Dapatlah juga membantu. Wah, buku apa ni? Macam best je. Ni golongan anti hadis. Nasib baiklah dalam ni ada beritahu kedudukan As-Sunnah. Dapatlah saya siapkan assignment saya. Oh, boleh tak saya nak pinjam? Boleh. Tapi saya nak solat dulu. Nanti lepas solat saya kasih kat awak. Okey. Saya tunggu kat kerusi tepi tu. Nanti apa-apa WhatsApp Okey. Okey, bye. Bye. Terima kasih diucapkan kepada Sir Omar kerana memberi peluang kepada kami untuk menyelesaikan tugasan ini. Alhamdulillah, akhirnya tugasan ini telah selesai dilaksanakan dan kami juga telah mendapat ilmu baharu mengenai golongan anti hadis. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe Dan komen di bawah. Anak Cina, anak Pakistan. Terima kasih. Syukran jazilan. Assalamualaikum dan Bye. bye.